Nama saya Nur Insyirah binti Syamsul, nombor matriks 2300591. Bahagian yang saya bentangkan ialah pengenalan berkenaan hedonisme penyalahgunaan data. Nama saya Chen Yupeng, nombor matriks 230050115. Saya akan membentangkan objektif tugasan kami. Selamat sejahtera, nama saya Titus Tan Liu Fan, nombor matriks 230048883. Tajuk yang akan saya bincangkan ialah hedonisme penyalahgunaan data. Saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Nama saya Muhammad Faiz bin Yusri, nombor matrik 230057993. Saya akan menerangkan bahagian jenis-jenis data. Nama saya Ngu Yan Ping, nombor matrik 23005758. Bahagian yang saya bentangkan ialah punca-punca penyalahgunaan data. Salam sejahtera, nama saya Komichi. Nombor matrik saya ialah 230059958. Saya akan membentangkan kisah penyalahgunaan data dalam tugas saya ini. Salam sejahtera, saya Ling Yi dengan matriks nomor 2300518 akan membentangkan tentang langkah-langkah mencegah penyalahgunaan data. Salam sejahtera, nama saya Chua Xingyi, matriks nombor saya ialah 2300364. Fokus saya dalam video ini adalah membuat kesimpulan. Saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan maksud hedonisme. Hedonisme dalam bahasa Yunani membawa maksud keseronokan atau kesenangan. Apabila sifat hedonisme digerakkan, seseorang itu akan mencapai keseronokan yang menjadi matlamat hidup mereka. Dalam tajuk utama ini, kami akan membahaskan berkenaan dadah yang merupakan bahan kimia yang berbahaya kepada individu yang menggunakannya. Kerana dadah mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Walau bagaimanapun, dadah sering kali digunakan oleh pakar kesihatan dan hospital untuk merawat penyakit dan mencegah penyakit. Namun, penggunaan dadah dengan cara yang salah akan memberi kesan dan kemudaratan kepada pemikiran, emosi, kereta dan tingkah laku. Objektif kami adalah untuk mengkaji puncak penyalahgunaan data yang semakin berleluasan di Malaysia, terutamanya dalam kalangan remaja. Menyelidik pesan-pesan buruk penyalahgunaan data terhadap individu, komuniti dan negara. Dan yang terakhirnya adalah untuk menganalisis langkah-langkah mencegah penyalahgunaan data dalam kalangan masyarakat. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak, terutamanya pihak kerajaan bagi menangani masalah penggunaan dadah di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan dadah adalah masalah sosial yang paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara. Namun begitu, kadar perlibatan generasi muda dalam kegiatan dadah semakin menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa. Terdapat beberapa inisiatif yang perlu dilakukan untuk membanteras perilaku penyalahgunaan dadah di kalangan Malaysia. Jenis-jenis dadah menjadi tupa pada penanggi dadah. Pertama adalah kokain, menyebabkan masalah kardiovaskular, masalah neurologi, masalah psikologi, dan ketagihan menyebabkan hubungan yang tekan dan masalah kewangan. Seterusnya adalah heroin, risiko tinggi untuk penyakit berjangkit seperti HIV dan hepatitis, dan penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kebergantungan fizikal serta proses penarikan yang mencabar. Akhir sekali adalah nikotin, risiko meningkat untuk kanser paru-paru, penyakit jantung dan masalah pernafasan. Ketagihan nikotin juga menyebabkan tekanan kewangan akibat daripada kos rokok. Terdapat beberapa punca penyalahgunaan data dalam masyarakat ini. Segelintir ibu bapa yang kurang perhatian terhadap anak-anak mereka menyebabkan mereka terlibat dalam masalah penagihan data. Para ibu bapa sentiasa sibuk dalam kerjaan mereka, sehingga masa yang sepatutnya diluangkan bersama anak-anak menjadi terhad. Hal ini akan mengakibatkan anak-anak menikmati kebebasan yang keterlaluan kerana kegiatan mereka tidak lagi diambil tahu oleh ibu bapa. Lama-kelamaan, kebebasan yang dikecapi akan membawa mereka ke arah gejala sosial yang terlampau, seterusnya ke lembah penarikan najis data dan mereka hanyut di bawah arus kehinaan. Selain itu, punca tekanan itu juga merupakan punca seseorang itu mengambil keputusan untuk mencoba data. Tekanan itu yang dialami akibat masalah pribadi, keluarga, dan kerja turut mendorong seseorang itu untuk menyalahgunakan data. Akhirnya, data menjadi teman setia yang dapat membolehkan mereka lupa kepada tekanan yang dihadapi. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu punca utama berlakunya penagihan data. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai di antara mereka yang telah terjebak untuk mempengaruhi rakan-rakan untuk melakukan perkara tersebut bersama-sama. Penyalahgunaan data akan memberikan kesan dalam berbagai aspek. Dalam aspek individu, bahawa diri akan terjejas dan mudah dijangkiti penyakit AIDS atau HIV jika penyalahgunaan data. Selain itu, komuniti yang menyalahgunakan data akan mengganggu ketenteraman masyarakat dan meningkatkan kadar jenayah.
Seterusnya, penyalahgunaan dadah akan menjejaskan ekonomi negara dan meningkatkan kos penyelenggaraan. Terdapat beberapa langkah untuk mencegah penyalahgunaan data. Langkah pertama ialah penubuhan pusat pemulihan dengan memberi tawaran bagi pelanggan sama ada dari berbagai peringkat muda, bangsa dan lain-lain. Seterusnya, langkah berikut ialah melaksanakan pendidikan. Sebagai contoh, memberi informasi, pengetahuan serta kefahaman kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja tentang bahaya data. Akhirnya, langkah ketiga yang akan saya menekankan ialah mengenakan hukuman yang berat. Contohnya, pihak kerajaan mesti memperketat undang-undang dengan memberi hukuman kepada penagih data. Kesimpulannya, penyalahgunaan data dari sudut fatwa hedonisme sangat membingungkan kerana pengalihan mereka terhadap data menjadi akan pegangan hidup mereka dalam profil keseluruhan dan mana perkara ini contohnya adalah agama Islam. Oleh itu, budaya hedonisme perlu dielakkan dan diatasi supaya generasi muda masa sekarang dan masa depan yang bakal menjadi peneraju pembangunan negara tidak akan terjerumus dengan perkara-perkara negatif seperti penyalahgunaan data. Sekian, terima kasih.